Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya akan kongsikan bersama para pensyarah bagaimana cara untuk mengisi K dalam OBE, termasuklah mengisi markah dalam sistem OBE ni. Yang pertama, pastikan sistem OBE telah dibuka. So untuk buka sistem OBE, bila mana kita berada di rumah, kita perlu membukanya melalui VPN UTM. So boleh Google sahaja, buka Google, type VPN UTM. Okey, so nanti keluar kat situ dia suruh masuk ID dengan password. Masuklah ID dengan password, ID yang sama dengan kita punya ID UTM staff portal kita nak masuk sistem tu. So bila kita dah masuk, nanti dia akan keluar macam ini seperti di paparan ini. Okey, so kita boleh klik Outcome Based Education System OBE. So akan keluar seperti ini. So pastikan dapatlah template seperti ini. Okey. Alright, so apa yang perlu masukkan sekarang ni sebelum kita mula untuk sistem OBE pengisian ini, pastikan para pensyarah telah buka siap-siap template OBE yang template OBE Excel yang telah diberikan oleh penyelaras, terutama subjek PST dan falsafah lah. So saya rasa Dr. Zilal pun dah bagi, saya pun dah bagi dalam grup. Boleh buka dan boleh isi markah. So seperti ini templatenya. Okay, alright, so pensyarah boleh buka kat sini. So pastikan pensyarah fulfill lah semuanya. Isikan nama, kolom nama, pastikan kolom nama, kolom markah semua diisi. Nombor metrik, ikutlah kolom yang telah ditetapkan oleh setiap penyelaras, ujian, e-learning dan sebagainya. Dan antara ujian dan juga e-learning proposal project punya pembagian markah ada kolom koma. Pastikan semua kolom koma ini terisi. Sekiranya ada koma yang tertinggal walaupun satu, markah tak dapat diisi dengan markah akan merah bila kita import dalam sistem OBE. Okey, so pastikan semua dah isi. Okey, so kita balik kepada template OBE, kita masuk sistem OBE. Okey, so bila kita masuk sistem OBE ni yang akan kita dapatlah. Okey, apa yang kita perlu buat, pertama kita pilih section yang kita mengajar, section berapa, pensyarah boleh tengoklah. Okey, so klik. Bawahnya adalah fakulti. So fakulti selalu dia dah generate siap-siap lah bila kita pilih section di atas. Okay, tekan button next. Okay, so ini akan keluarlah terpapar bila kita dah tekan button next tadi. Kita akan ada step 1 sampai step 10. Cuma untuk pensyarah yang yang bukan penyelaras, kalau penyelaras seperti saya, penyelaras falsafah, Dr. Zilal penyelaras PST dan juga penyelaras selektif umum, subjek elektif umum macam ekonomi lestari, keusahawanan dan sebagainya, ataupun juga SHPI, penyelaras perlu menyediakan tapak. Okey, so bila penyelaras nak sediakan tapak, penyelaras perlu sediakan tapak daripada step 1 sampai step 10 lah. Okey, tapi pensyarah yang bukan penyelaras akan terus jump ke step 5 sampai step 10. Tak perlu 1, 2, 3, 4. Okey, sebab lepas ni saya akan tunjukkan kita akan import sahaja daripada penyelaras punya section. Okey, so diharapkan dah bersedia. Okey. Jadi untuk yang pertama, sebelum kita ke step 5, apa yang pensyarah perlu buat adalah pergi kepada saya tunjuk ni color ni. Pergi pada import ni, anak pandang ni saya tarik, pergi kat sini. Import PO and CO from the section. Okay, so klik kat sini. Okay, dia akan keluar list lah. Ni kalau mana kalau ikut banyak 2019, 2020 semester lepas. Tapi kalau tengok 2021 ni ada jugalah pensyarah yang dah siap ni. Alhamdulillah ramai juga yang dah siap isi OBE. Jadi apa yang perlu dibuat adalah untuk subjek falsafah dan isu semasa, sila import section Dr. Hidayu. Ni saya highlightkan ni. Dr. Hidayu section 47 tahun 2021. Okey. So untuk PST saya rasa Dr. Zila dah bagi kat grup. Untuk UICS section 3 SCEE. Ni PST untuk UHIT 2302 section 4 SCEE.
Okey, so untuk falsafah dan isu semasa, template Dr. Nur Hidayu. Ni saya type kat Word ni. Okey, so bila pergi tadi dah klik import, yang ini dia akan keluar list ni. Itu yang saya kata tadi, sila klik section 47 untuk falsafah dan isu semasa. Kalau untuk PST dia akan keluarlah list PST nanti. Kalau untuk subjek lain bila kita klik import dia akan keluarlah untuk subjek yang kita nak import tu. Okey, so klik Dr. Hidayu section 47 ni. Okey, dia akan keluar import complete. Pastikan kita import daripada orang yang betul lah. Okey, UHIS tahun 2020-2021 semester 1 Dr. Hidayu punya section 47. Okey, so jangan import saya punya nama. Import Dr. Nur Hidayu punya, sebab semester ini saya tak mengajar hari tu falsafah sebab cuti bersalin. So saya pinjam template Dr. Hidayu lah, saya buat dekat OBE Dr. Hidayu ni. Okey, so sekarang ni bila dah siap import complete, next step adalah klik step 5. Okey, so bila kita klik step 5 dia akan automatic jump ke step 6. Cuma dia ambil masa sikit untuk keluar. Nanti jangan kata kosong tau. Sebab ada yang baru ni telefon, bila minta saya guide pakai telefon, bila dia klik step 5 tu kosong, tak ada pun Najwa. Tapi sebenarnya kita tunggu dalam beberapa second dia akan keluar. Okey, so bawa bertenang. Alright. Okey, so sekarang ni dah keluar. Okey, dia akan ada list nama pelajar-pelajar kita lah. Okey, kat bawah ni. Tapi kalau kurang, kita nanti bila kita import dia akan masuk daripada template OBE Excel tu, kita import dia akan masuk. Kalau terlebih kita boleh delete kalau anda kata ada keluar list nanti bukan pelajar kita. Okey, so apa yang kita perlu buat kat sini, ada bulk edition of mark add students, download to Excel, download as a text, delete all students. So apa yang kita kena buat, kita klik kat bulk edition ni. Okey, klik. Okey, dia akan keluar kotak kosong putih. Pastikan keluar kotak kosong putih ni untuk kita import kita punya template. So bila dah keluar kotak kosong ni, apa yang kita perlu buat ialah pergi pada template OBE tadi, dekat template OBE yang Excel. Apa yang kita perlu buat adalah, okey, sekiranya, okey ni saya bagi contoh awal dulu sekiranya kita ada tertinggal koma dekat kotak OBE ni. Ini kalau ada kesilapan saya tunjuk dulu. Ini saya delete kotak telah saya delete 2 koma ni. Okey, kat sini ni tak ada koma ni, sepatutnya kena ada. Okey, so sekarang ni tak ada koma. Okey. Bagaimana nak masukkan? Kita perlu import daripada nama. Koma yang tepi nama ni tak perlu dengan nombor 1, 2, 3 tak perlu. Koma kolom pertama ni tak perlu ambil. Ni yang pertama koma punya kolom tak perlu ambil. Ambil daripada nama pertama. Kat sini nama pertama Afiq Afnan, tarik. Klik pakai mouse tu, klik ni. Lepas tu jangan lepas, tarik sampai bawah. Sampai nama akhir dengan markah paling ujung. Okey, so klik kanan copy. Ataupun boleh tekan Ctrl C dekat papan keyboard kita, ataupun klik sini copy lah. Okey, pergi pada OBE. Kita perlu paste, tapi kita tak boleh klik kanan tekan paste, dia tak akan keluar. Okey, so tengah saya tekan. Boleh dah. Semester lepas tak boleh. Okey, so maknanya boleh lah dah. Okey, semester lepas dia dah upgrade sistem lah, saya rasa. Semester lepas kita klik kanan, saya tak try pun sebab semester lepas tak boleh. Tapi bila paste boleh. Okey, boleh lah ni maknanya. Tapi saya dah terpaste 2 kali, sorry sebab nak tunjuk contoh tadi. Okey, delete balik. So kita paste lah. Okey, so bila kita dah paste ni, kita save. Okey, dia akan keluar lah markah yang kita dah copy tadi. Kita dah masuk dalam template putih, kita dah paste tadi. So kenapa ada merah? Ni saya nak tunjuk dulu bila berlaku kesilapan. Kalau tak ada merah, maknanya kita masuk markah betul lah, tak ada silap. Kecuali kalau ada yang kosong-kosong ni semua mungkin bukan pelajar kita, kita boleh delete je. Tapi kalau ada merah ni maksudnya berlaku kesilapan. Okey, so boleh pergi balik. Kalau bila berlaku kesilapan merah ni, para pensyarah perlu semak balik pada template OBE, sama ada koma tertinggal ke, markah tak masuk ke, ataupun sebagainya. So sekarang ni tadi sebab saya delete koma kat sini, nampak tak kat sini tak ada koma ni. Ni kat kotak ni tak ada koma ni. So kita masukkan balik dia punya koma lah. Okey, masuk balik koma.
Okey, so kita copy balik. So pensyarah ambil daripada nama pertama ni, tarik ke kanan sampai bawah. So copy. Alright, copy. Kita pergi balik pada template OBE ni. Kita dah copy tadi Ni copy, kita dah copy balik yang baru. Okey, kita pergi pada template OBE. Kita klik dekat sini, kat tepi ni all kita klik sebab dah ada kesalahan, kita nak kena import yang baru. Nak import balik semula lah. Kalau ada kesalahan, delete dulu nama ni. Klik all, kita delete selection. So jangan risau. Nama ni hilang, kita akan import balik. So dia dah terdelete. Okay, so bila dia terdelete, kita pergi balik pada step 5. Klik je step 5 balik semula. Okay, so tunggu dalam beberapa second. Dia akan keluar balik. Okay. So maknanya kena tunggulah, jangan kata nanti tak ada. So kita pergi balik pada bug edition. Okay, kita pergi balik, kita paste balik. Ni paste yang setelah saya tambah koma tadi kat template OBE ni. Okay, so lepas tu kita save. Okay, dah tak ada merah yang tadi. Sebabnya kita tertinggal letak koma. So tadi kalau ada merah-merah, sila balik pada template OBE masing-masing lah. Semak apa kekurangan. Ataupun mungkin jumlah markah tak tally ke, kena tengok balik. Okay. So sekarang ni pensyarah perlu semaklah satu-satu nama dengan dalam senarai AIMS yang pensyarah ada. Semaklah satu-satu. Sekiranya okay macam ni. Ada markah yang kosong dekat Amirah Hadijah ni kosong. Amirul Irfan ni kosong. Mungkin mereka ni bukan pelajar kita. Kena semak lah. Jadi kalau bukan pelajar kita, kita boleh klik nama tersebut. Boleh klik. Klik kat nama-nama yang berkaitan. Yang bukan pelajar kita, boleh klik. Lepas tu boleh delete. Okay. So pensyarah boleh delete. Okay, so seterusnya bila dah siap yang ni, kita tak perlu tekan button save sebab dia automatic dah memang ada generate dalam sistem. Kita perlu pergi step seterusnya lah, step 7 sampai step 10. Okay. So yang ini untuk step 7 sampai step 10, sesiapa yang tertinggal pada sesi bengkel hari tu, Dr. Akmaliza ada masukkan video dalam grup Telegram FSSH, Telegram ATI tak silap, ataupun FSSH, nanti semak balik. Cara nak tulis CQI dan juga nak tulis CQI dan juga reflection pensyarah Telegram yang videonya daripada PM Dr. Halijah masa kita bengkel hari tu. So boleh semak balik bagaimana cara nak tulis CQI ni. Saya tak terangkan secara menyeluruh lah, rujuk bagaimana cara untuk menulis CQI ni dalam video Dr. Halijah yang telah diupload oleh Dr. Akmaliza. Okey, so sekarang ni kalau para pensyarah tengok, kita ada PLO untuk falsafah. Kita ada PLO 1, PLO 6 dan juga PLO 11. So pensyarah hanya perlu tulis reflection CQI di 3 PLO ini sahaja. Yang ada tulis please write your reflection and propose improvement and press save. Okay, so di kolom ini pensyarah perlu isi. Okay, so sikitlah saya bagi penerangan bagaimana kita nak menulis CQI ini, nak buat analisis. Seperti yang diterangkan oleh Dr. Halijah, kita boleh tengok peratusan dekat sini. Okay, so kalau kita tengok persen yang sini, ni PO1, average dan juga peratusan. So kat sini percent of students over 65%. Kita nak target 65% pencapaian maknanya pelajar mesti pas setiap PLO ini 65% ke atas. Okay, so sekarang ni capaian yang ada ini adalah 77%. So kalau ikut 100% tolak 77%, kita ada baki 23%. So kat situ kita boleh ulas lah kenapa lagi 23% tak melepasi 65%. Walaupun sebenarnya 65 tu kita dah lepas lah. Kalau kita average 65, sebenarnya 64. Sebenarnya tak tercapai ni. Okay. Tapi ni apa namanya, boleh maknanya 65 tak tercapai, pensyarah boleh ulas lah. Boleh pergi untuk CQI reflection di step 7 dan step 8. Ia melibatkan apa namanya, analisis kita daripada aspek SLT, dari aspek assessment methods, teaching and learning. Pensyarah boleh ulas segala reflection dekat sini lah.
So adakah assessment method bersesuaian, e-learning activity ke, test ke, group poster, group discussion, group video yang PST kena buat sesuai ke tak sesuai, dan sebagainya. Kalau tengok kat group falsafah tu, tak silap saya, yang kalau boleh tengoklah contoh kat Dr. Kausar punya student tak hantar reflection. So reflection punya tugas kat falsafah melibatkan PO11. Okey. So kenapa pelajar tak buat reflection? Pensyarah perlu kajilah kenapa pelajar tak hantar reflection tersebut. So mungkin kita boleh tengok, mungkin kita bagi pelajar buat refleksi di hujung-hujung semester, pelajar tak cukup masa ke dan sebagainya. Saya tak ada masalah ya, pensyarah boleh tulis segala reflection, sebab nanti kami para penyelaras akan buat analisis CQI dan kita keluarkan. Kita tak akan mention nama siapa-siapa lah. Okay, kita tak akan mention. Okay, so maknanya pensyarah boleh tulislah. Kalau kata ada yang kata capaian 100%, okay, boleh tulislah mungkin assessment method itu boleh dikekalkan untuk semester akan datang. Atau ada pensyarah kata dia ada buat aktiviti yang lain lagi, sehingga pelajar-pelajar boleh capai 100%. Okay. So boleh tengoklah, boleh ulaslah segala analisis ataupun pandangan masing-masing dekat ruangan CQI yang disediakan. Okey, sudah siap? Okey, katalah dah siap. Saya type je lah macam ni okey, kata dah type. Okey, dah type. Pensyarah boleh tukar, terus tekan button save. Jangan lupa tekan button save. Kalau tak tekan button save, nanti dia hilang. Okey, sudah tekan button save, pergi kepada step 8. Okey. So tadi saya tak delete semua pelajar yang kosong-kosong ni. Sepatutnya saya delete lah nanti tak adalah yang kosong-kosong ni. Pastikan tak ada yang kosong-kosong ni. Tadi saya tak delete dekat ruangan kolom nama tadi tu. Okey. So yang kosong ni kita abaikan. Okey. So sekarang kat sini, okey, dia akan keluar kuning bila mana pelajar tak capai tahap 65%. Kat atas ni dia by CLO. Ini CLO 1, ini CLO 2. Yang ini adalah CLO 3. Kalau ada 4 CLO, ada lagi 1 CLO lah. Okey. So bila dia by CLO kolom ni. So kolom ni dia by CLO lah. So ni CLO 1. Okey. So sekarang kalau kita nak tengok, ada 3 orang pelajar tak capai 65% ke atas. Okey. So ada seorang 56, 31, 56. So kat sini pensyarah kena maklumkanlah kenapa pelajar tak lepas. Okey. Sama ada pelajar memang tak aktif dalam kelas ke, ataupun pelajar memang menunjukkan tak menunjukkan komitmen ke, ataupun keseluruhan pelajar yang lain boleh capai mungkin order thinkingnya rendah ke atau sebagainya lah. Okey. So ataupun perlu ditingkatkan lagi, ataupun summative assessment. Macam summative assessment ni sebenarnya kalau ada peperiksaan akhir, tapi kita tak ada peperiksaan akhir, kita gantikan untuk falsafah saja. Sebab falsafah kita gantikan dengan test dan juga e-learning. Mungkin aktiviti e-learning ataupun falsafah tak bersesuaian dan sebagainya. So boleh komen lah. So kat sini kena nyatakan kenapa pelajar yang kuning-kuning ni tak capai. Okey. So selalunya melibatkan summative assessment lah, test dan juga dan aktiviti kat falsafah. Mungkin soalan tak sesuai objektif saja ke, ataupun mungkin kita perlu bagi esei saja ke, ataupun mungkin tak capai piawaian C4, sebab kalau ikut CLO 1 C4 lah. Okey, so kat sini tak ada masalah. Mungkin pelajar seronok ke dengan aktiviti poster dan juga presentation yang kat sini, ulasan dan sebagainya. Okey. So bila dah siap komen, pensyarah perlu save lah. Kalau capai boleh letaklah, bagus. Okey, seterusnya step 9 dah save. Step 9 ni tak ada apa-apalah. Dia dah mappingkan kita punya keseluruhan. Okey. So kat sini ada E ni tadi sebab yang 000 lah. Tapi kalau sekiranya memang ada pelajar E ya, so sila nyatakanlah nanti kenapa pelajar tersebut gagal dekat ruangan reflection tadi. Okey, sebab saya dah terima juga beberapa borang permasalahan. Sila pastikan memang pensyarah dah hubungi pelajar walaupun dia tak hantar tugasan. Jangan cukup sekali. Maknanya pensyarah kena hubungilah dalam keadaan COVID ni. Kena beberapa kali hubungi pelajar, tanya kenapa tak hantar.
Okey, so yang terakhir adalah step yang ke-10. Yang ini pensyarah perlu pilihlah fakulti mana. Okey, yang ni yang last, dia compulsory, pilihlah mana. Ada setengah section yang dia bercampur, ambillah section yang paling terdekat, fakulti paling terdekat. Okey, so pilihlah mana yang terdekat. Yang ni saya pilih je lah, saya tak cari saya punya dulu. So katalah kita pilih satu section Bachelor Engineering. Okey, so pastikan betul. Ataupun kalau mix kelas tu kadang-kadang dia fakulti sains tapi bidang matematik, bidang fizik, bidang kimia, ambillah yang terdekat. Okey, so pilih dan letak nama kita. Okey, so yang ini boleh letaklah pandangan state the change made from the previous course and program learning outcomes. Boleh bagi komen. Yang ini tak compulsory lah, tapi kalau nak isi, kita sangat galakkan lah pensyarah isi. Describe to what extent the course learning outcomes are achieved by the student. Okay, so yang bawah ni kena isi ni, ruangan ni, the course learning outcomes are clearly understood by the student. 0 sampai 5, 5 yang paling paling baik lah. Okay, boleh pilih lah. So seterusnya student feedback boleh ambil di EPPP, boleh letak dalam ni. Okay, describe to what extent the course has contributed towards the achievement of the program. So boleh bagi pandangan di sini. Okay, yang paling penting adalah compulsory ni. Yang compulsory ni yang Dr. Halijah bagi penerangan pada kita baru ni. Yang ini pensyarah perlu isi. Dr. Halijah ada bagi contoh soalan. Rasanya Dr. Hidayu ada snap hari tu masuk dalam grup arti pensyarah. Bagaimana cara nak tulis reflection ni? Melibatkan Dr. Halijah nyatakan persoalan-persoalan yang diajukan dan kita perlu menjawab persoalan tersebut dan letak dalam reflection ni. Reflection ni kalau tadi CQI di step 7 dan 8, pensyarah perlu menganalisis, menyatakan hasil pembelajaran melalui course information yang disediakan, CI yang kita sediakan tu. Dari sudut pencapaian dia tally tak dengan SLT lah, assessment sesuai dan tak sesuai. Tapi untuk yang reflection ini, dia compulsory kita kena tulis dari sudut pensyarah. Antaranya soalan yang terjadi, apa yang pensyarah dapat daripada sesi semester ini. Pensyarah mungkin tulis kita dapat tambah baik input, dapat improve pengetahuan daripada semester lepas. Semester ini lebih baik, ataupun kita lebih banyak menggunakan active learning, ataupun kita lebih banyak belajar tentang skill-skill komputer dan sebagainya. Semua melibatkan pensyarah, letak di sini. Okay, so yang last ni comment of from course coordinator ni, kalau saya punya saya komen lah, kalau tak biarkan kosong saja. And last, lepas tu save and generate report. Lepas tu boleh klik lah. Okay, so nanti last kali save and generate report, dia akan keluar macam ni. Okay, saya tak letak, saya letak dulu lah. Okay, so dah letak, nanti boleh komen. Lepas tu save and generate report. So dia akan keluar lah hasil dia nanti. Inilah kita punya CAR dengan OBE. Kita punya CAR Course Assessment Report. So nanti macam mana nak save. Kadang-kadang ada juga yang tak tahu nak save kat mana. Kat atas ni ada button print ni. Klik print. Kalau kat sini sekarang ni printer pensyarah-pensyarah kat komputer masing-masing. Klik kat sini, tekan save as a PDF. Lepas tu boleh save lah dekat file mana-mana yang pensyarah sediakan, dokumen ke dan sebagainya. So saya tak save lah, nanti pensyarah boleh save. Okay, so kalau ada masalah, kalau kata nak betulkan, just back ajalah. So yang ini saya harap pensyarah boleh generate, save siap-siap dalam komputer. Mungkin boleh buat folder satu, folder OBE sahaja. Okay, boleh buat folder OBE sahaja. So memang untuk OBE, sebab semua section kita kena buat. So kalau 8 section, kita akan ada 8 OBE lah. 8 CAR. Okay, 8 course assessment report tu kita akan ada 8. Bukan hanya buat satu sahaja, tak. So ada 8 kelas, kena buat 8. Kita akan ada 8. So sangat penting untuk para pensyarah isi CAR di OBE ini, kerana ia melibatkan satu aspek penilaian di test DCP. Okey,
Nanti untuk course file juga kita kena letak car. Okey, so harap boleh save lah, sebab semester lepas saya bagi import key saya dalam course file, saya bagi key. So audit bila audit check course file pensyarah yang dia pilih, dalam tu adalah car saya. So saya minta jasa baiklah pensyarah masing-masing pastikan car masing-masing dimasukkan dalam course file, bukan car saya. Okey, so boleh save macam tadi. Okey, so itu saja. Cuma untuk akhirnya saya minta jasa baik pensyarah pergi pada ni saya bawa ke ni, pergi pada end of course survey. Okey, so klik kat sini. Kalau pelajar-pelajar belum buat lagi end of course survey, boleh bagi link OBE UTM ni, ataupun itu Dr. Akmal pun ada share dekat group untuk OBE ni. Minta pelajar-pelajar check pelajar-pelajar isi. Okey, nanti pensyarah akan dapat lihat pelajar-pelajar punya penilaian. Okey, saya keluar sekejap. Okey, saya try masuk Dr. Hidayu punya sekejap. Okey, Dr. Hidayu punya. Okey. Hidayu 8. Sorry lah, anak dah nangis. Okey. Alamak, salah password lah. Sorry. Dr. Hidayu. Saya nak tunjukkan Dr. Hidayu punya student dah ramai yang isi end of course survey ni. Hidayu 88. Okey, sorry sekejap, anak saya dah nangis. Okey, section Dr. Hidayu 47 so saya punya Dr. Hidayu punya lah. Sebab okey, pergi pada end of course survey ni. Nampak tak? Ni hasil dia. So pensyarah kalau nak reflection, dapatkan maklum balas daripada pelajar, minta pelajar bagi link ni kat pelajar, minta pelajar isi. So kat sini kita boleh tengok topik mana yang pelajar rasa tidak redundant, which topic redundant, in your opinion, which particular topics more explanation, yang perlukan banyak lagi explanation. Okay, so harap pensyarah boleh bagi pada pelajar lah untuk isi end of course survey. So saya rasa itu saja, insyaAllah. Kalau ada masalah boleh WhatsApp personal, insyaAllah saya bantu. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.